Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Wa rafa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, semoga topik ini tidak menjadi beban, tapi saya rasa sebenarnya dia susah tu sebab teori fizik kuantum ni akan menggantikan fizik klasik, dan nak cetus fizik kuantum ni dia terlalu banyak tempoh masa ataupun step ataupun beberapa ramai saintis yang terlibat. So kita nampak macam serabut je. Tidak apa, at least teori ni telah diguna pakai dan boleh digunakan, dan formula pun telah ada. So kita belajar je macam biasa macam belajar graviti tu lah. Ada formula, info-info nilai-nilai dia dah bagi, gunakan formula yang betul, dapatlah nilai yang dia nak. Okey, baik. Fizik kuantum, kalau kita tengok ataupun kalau ada cuba saya punya video dan juga soalan-soalan yang saya set dalam tugasan baru ni, kalau betul-betul tengok video tu, mungkin awak dapat idea lah bagaimana tercetusnya fizik kuantum. Jadi hari ni 1 Julai cantik tarikh. 1 Julai. Okey, dan kalau ada soalan terus tanya, tak apa. Yang boleh jawab, cikgu jawab lah. Yang confused, kita skip dulu. Okey, selamat datang. Saya betul Ari So dah. Okey, Ari dah masuk. Okay, so bagaimana idea teori fizik kuantum tercetus? Apakah masuk kuantum tenaga dan foton? Apakah sifat kedualan gelombang zarah? Apakah ciri-ciri kesan fotoelektrik? So term-term ni kita akan jumpa nanti. Bahkan di bab pertama pun 7.1 dia dah sebut dah. Kuantum tenaga dah ada, sifat kedualan zarah dah ada, fotoelektrik bab yang seterusnya. Satu topik seterusnya. Okay, dan kalau nak Google, cikgu nasihatkan kalau betul-betul nak cari video ataupun info yang detail di sebaliknya, kena guna bahasa Inggeris lah. Quantum energy dual, DUAL, dual karakteristik ataupun dual sifat kedualan zarah. Teori tu sebenarnya, teori kedualan zarah dan juga fotoelektrik yang sama. Keyword dia ataupun ejaan dia hampir sama lah dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ikut yang bahasa Inggeris. So ada 3 subtopik untuk bab ni. Teori kuantum cahaya, kesan fotoelektrik dan teori fotoelektrik Einstein. Jadi bapa di belakang kuantum ni ialah Einstein lah. Tapi Einstein pun sebenarnya diambil daripada beberapa saintis lain seperti Max Planck. Sebenarnya Max Planck ni yang PLANCK ke? PLAN ada disebut asal dia ni. Salah aja bahaya pula apa ni nama-nama saintis ni PLANC. Sekejap. Dekat dalam buku ada K, cikgu. Ada K dalam buku. PLANCK betul. Einstein ambil daripada teori dia lah. Teori dia tu baru Einstein kembangkan dan formula Einstein boleh diterima. Sebenarnya Max Planck dulu yang berjaya tapi Max Planck pula dia ambil daripada dua lagi orang lain tak silap, Wins dan juga Weyrich. Ada 2 nama lagi. Cikgu ingat. Okay, tapi tak apa, kita just follow kita punya buku teks saja. Baik, so ada 3 subtopik penting kat sini. Subtopik pertama pun cikgu tengok dia dah agak mendalam lah dia masuk Okay, apa guna kita belajar teori kuantum ni? Dia sebabnya macam ni Sebab bila kita berbicara tentang gelombang dan zarah, klasik fizik, maknanya fizik zaman Newton dulu, dia kata gelombang tak sama dengan zarah. Gelombang kan, wave. Wave ni kita tengok sine wave tu apa wave, gelombang bunyi, kita dah belajar bab gelombang kan.
Dia kata itu tak sama dengan zarah. Zarah ni kita refer pada atom, molekul, lepas tu nukleus, proton, neutron. Okay, itu zarah. Jadi apabila satu eksperimen dibuat berkenaan dengan eksperimen mengenai black body ataupun jasad hitam, satu paparan graf tu dia tak boleh diterangkan oleh fizik klasik yang zaman Newton tu. Nanti cikgu detailkan lagi cikgu bagi idea dulu. So oleh kerana graf tu tidak boleh di-explain oleh teori fizik klasik, maka geng-geng Max Planck, Einstein dengan Bohr dan Louis de Broglie ni, ada dalam buku teks tu ada senarai nama saintis tu, ada 8 orang tu. Kalau ikutnya cikgu dah skip ke muka surat 226 sekarang ni. 226. Cikgu sebut dulu nama-nama saintisnya. Teori fizik klasik. Sebab kita nak bincang bagaimana tercetusnya kan. Ni zaman-zaman Isaac Newton dulu. Isaac Newton, Thomas Young, John Dalton, J.J. Thomson. Yang dia orang ni pun dah explore elektron sebenarnya. Tapi apabila black body diagram tu diplot, dia orang ni tak boleh nak explain ataupun teori dia orang tak sama dengan graf yang terhasil. Jadi geng-geng kuantum pula ambil alih dan awak kena belajar lah sampai peringkat universiti ataupun PhD nanti. So dimula dengan oleh Max Planck Einstein repair, lepas tu eksperimen lagi dibuat oleh Niels Bohr dan juga Louis de Broglie. Ni sebutan tu Louis de Broglie B-R-O-Y je. Jangan awak sebut Louis de Broglie pula. Malu pula dari Intel sebut Louis de Broglie. Okay. Jadi teori fizik kuantum ni semakin berkembang lah, dan study dia terhadap fizik kuantum ni pun belum lagi berakhir dan masih lagi berjalan sebab bila kita berbicara tentang elektron atom ni benda yang sangat halus dan susah untuk dipredik lah, lebih kurang gitulah. Ilmu tentang sifat dan tingkah laku jirim ni atom dan subatom bolehkan komputer kuantum dicipta. Studi-studi tersebut sebenarnya dah boleh membawa kepada penciptaan alat-alat yang canggih seperti komputer kuantum. Dan komputer kuantum yang paling laju di dunia sekarang berada di China dah. Kalau saya baca artikel tu lah, China dah ambil alih dah. Dulu US lah, sekarang di China. Okay, komputer kuantum mampu ataupun merupakan superkomputer mampu melakukan prosesan maklumat yang banyak dalam masa yang singkat. Dia perlulah untuk buat analisis yang banyak dalam masa yang cepat. Contoh kalau kita tengok kaunter saham ni, kaunter saham kan, macam mana satu dunia boleh monitor harga turun naik, berapa dividen, berapa orang beli, berapa orang bayar tu. Jadi perprosesor tu kena power. Pun diguna superkomputer. Antara gunaannya ialah tindak balas kimia yang sangat kompleks. Okey, ada chemical reaction yang sangat kompleks, persamaan dia sampai 23 40 garis, 40 baris. So tak boleh diselesaikan dengan manual, so perlu komputer ataupun superkomputer. Untuk membina model mekanisme. Okay. Teknologi ni juga dengan sistem bidang astronomi, ni biasa. Dan pasaran saham, tengok tu, pasaran saham perlu superkomputer. Hal ini kerana mekanisme fenomena semula jadi yang dikaji dalam bidang astronomi adalah kompleks, manakala perubahan saham berlaku dengan pantas. Okay. Oleh itu pembinaan model terperinci superkomputer membolehkan kita memahami. Okay. Itu dia punya kegunaan ataupun pentingnya fizik kuantum ni dalam pembinaan dalam aplikasi dunia moden lah. Okay, lagi kepahaman fizik kuantum membantu para penyidik mencipta sistem komputer yang canggih dan memori yang besar dan kelajuan perprosesaan yang amat pantas. Perkembangan penciptaan ini dapat melahirkan pakar komputer dan pakar fizik yang kompeten. Okey, ni lambat lagi lah dengan awak ni. Lagi satu, kalau kita tengok alat seperti mikroskop elektron kan,
kita banding dengan mikroskop biasa, kalau kita tengok sel tu, kita boleh nampak dia punya dinding sel, nukleus nampak kan. Tapi kalau guna mikroskop elektron ataupun yang guna teknologi kuantum ni, kita boleh zoom sampai ke dalam nukleus tu lagi. Tu beza dia. Okay, proses penyulitan. Ni satu lagi, teknologi guna ada kaitan dengan fizik kuantum juga. Encryption atau password atau kita panggil apa? Private content ni. Contoh mereka dia nak hantar maklumat resekan dia ke Israel kan. Supaya orang lain tak boleh ambil data tu, dia buat proses encryption. So encryption tu tak nak orang hacker-hacker tembus, digunakan fizik kuantum ataupun teknologi kuantum lah. Membolehkan perkembangan sistem algoritma penyulitan tandangan digital yang baru yang lebih selamat. Okay, ni saya rasa dia punya intro sajalah berkenaan dengan fizik kuantum ataupun surface dia. Alright. Setakat tu mukadimah. Okey lagi? Saya nak cerita banyak-banyak pun kita Google banyak lah. Okay, boleh setakat ni? Kalau orang tanya benda kau belajar fizik kuantum. Kuantum. Nak cakap apa? Kuantum lah. Yalah yang korang buat apa super komputer tu kan. Yang kita duduk tengok mikroskop elektron tu boleh zoom sampai dalam sel darah merah, sel darah putih boleh tengok. Semua nukleus atom semua boleh tengok. Itu teknologi kuantum. Satu lagi yang disebut tadi ialah encryption atau bahasa Melayu penyulitan. Dia lebih pada apa benda nak mengira bahasa Melayu? Penyulitan ni susah pula. Encrypt. Dia password kan benda tu. Kita selalu guna password kan, tapi password tu salah satu jenis encryption. Benda lah. Penyulitan jugalah kot dia. Proses penyulitan. Maknanya private content supaya orang lain tak boleh tengok. Okay. Semasa di tingkatan 4. Okay, kita masuk 71 Kuantum cahaya. Kuantum tapi cahaya. Okay, sedangkan di tingkatan 4, kita belajar cahaya ni terdiri daripada gelombang elektromagnet. Spektrum elektromagnet. Kan kalau ingat balik, okay, ni spektrum dia ada 7 spektrum. Macam mana nak ingat dah? Siapa boleh ingat? Radio, mikro, apa dah ayat dia? Kalau awak buat ayat hari tu cikgu tak ingat. Tak ingat dah ayat dia? Radio, micro, infrared, visible light, UV, X-ray, gamma ray, cosmic ray. Cepat-cepat ayat dia tu, RMIV tu. Ravi masuk Islam. Tak ingat cikgu. Tak ingat? Susunan spektrum, kalau daripada radio ke kosmik ni, lambda dia berkurang, kira kata lain frekuensi pula meningkat. Ke sini. Tak ingat? Kalau kelas yang sebelum ni cikgu guna ni raja masuk indera violet untuk X-ray gigi comel. Betul tak? Yang tu ke? Saya rasa buat ayat lain lagi tu. Raja ataupun letaklah Ravi ke apa, masuk indera violet. Tulis. Raja masuk indera violet. V tu visible cahaya tampak. Cahaya daripada matahari. UV untuk. U tu untuk X-ray. X tu kepada X-ray lah. G gamma gigi comel. Saya rasa kalau awak buat ayat lain lagi tu. Ravi masuk indera violet untuk X-ray gigi comel. Jadi daripada radio ke
kosmik itu tambahannya sebenarnya kalau ikut buku sampai gamma aja. Tapi lepas gamma tu ada satu lagi. Cosmic ray dia panggil. C. Radio ke cosmic ray frekuensi yang meningkat. Frekuensi meningkat. Sebaliknya daripada kalau kita ambil daripada kosmik ke radio ni pula, bila frekuensi meningkat, lambda pula menurun kan, dia terbalik. So kalau kita terbalikkan kosmik ke radio, saya ambil warna biru pula. Sini lambda pula yang meningkat. Sorry, lambda menurun. Lambda menurun. Radio ke kosmik. Betul lah, lambda meningkat lah kan. Dia terbalik macam tu. Sebab lambda dengan frekuensi ni dia berkadar songsang. Frekuensi besar, lambda kecil. Frekuensi kecil, lambda besar. Okay? So ini yang kita belajar tingkat 4. Ataupun di sains, di apa ni? Di peringkat sains pun inilah yang diajar. Cahaya merupakan satu komponen daripada spektrum gelombang elektromagnet. Apa itu gelombang elektromagnet? Dia ada 7 spektrum lagi, iaitu radio, micro, infrared, UV, X-ray, gamma ray. Tambahan kalau nak cosmic ray. Jadi kat mana cahaya tu? Cahaya berada di tengah-tengah, iaitu V. Dan bila kita pecahkan, V tu ada lagi 7 warna pula dah. Iaitu 7 warna-warna pelangi. Yang ni kena ingatlah. Michael Jackson kena hantar balik India Utara. Ini ingat kan? Warna-warna pelangi. Michael Jackson kena hantar balik India Utara. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Indigo dengan ungu tu dekat-dekat lah. Biru Indigo ni biru gelap. Ungu lah. Jadi cahaya putih daripada matahari tu kalau kita ekstrak lagi, dia ada 7 lagi color. Ini yang awak belajar sebelum ni. Betul atau tidak? Betul. Alright. So kita mula masuk kepada kuantum. Baik, tinggalkan yang cahaya ni. Semua objek dapat memancarkan sinaran elektromagnet. Dia nak masuk kuantum dah ni. Rupanya objek dapat memancarkan elektromagnet. Contohnya matahari, kan? Macam mana matahari tu boleh memancarkan cahaya? Sebab dia adalah objek. So, teori fizik kuantum kata semua objek dapat memancarkan sinaran elektromagnet termasuk badan manusia. Okay, cuma frekuensi sinaran tu tidak sama. Dia bergantung pada suhu objek. Objek yang sejuk memancarkan gelombang dengan frekuensi yang rendah. Contohnya gelombang radio atau gelombang mikro. Okay, kalau objek tu sejuk, dia hanya memancarkan sejuk, dia memancarkan gelombang frekuensi rendah. Gelombang elektromagnet frekuensi rendah. Contoh, radio, mikro. So kat mana radio dan mikro tu? Dia duduk sebelah kanan kan? Radio dan mikro. Okay, jadi dia dikira, kalau objek memancarkan gelombang mikro ni, gelombang radio atau mikro ni dianggap sebagai objek yang sejuk dulu. Okay. Manakala objek yang panas memancarkan gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi. Okay, panas pula. Panas, frekuensi yang dipancarkan tu adalah frekuensi yang lebih tinggi. Contohnya cahaya dan juga UV, ini confirm daripada matahari. Matahari panas kan? Jadi teori kata objek panas ni memancarkan gelombang elektromagnet ataupun sinaran elektromagnet dengan frekuensi yang lebih tinggi. Okay. Jadi objek-objek yang kita sebut tadi tu yang memancarkan sinaran elektromagnet tu, kita sebut dia sebagai black body. Okey. Ini semakin menarik ni. Apa benda pula black body? Jasad hitam bahasa Melayu. Benda orang fizik kan, benda hitam pun nak kaji. Betul, sebab benda hitam ni rupanya menarik. Okey. Apa dia kata?
jasad hitam adalah suatu jasad unggul. Unggul ni dia stand dengan diri dia sendirilah. Dia yang ni kalau kita belajar kuantum ni, kita jangan niat nak memperkecilkan kuasa Tuhan. Kita niat dia, maknanya kuasa Tuhan sebenarnya lebih hebat daripada kita sangka lah. Okay. So bila kaji semakin dalam tu, barulah sepatutnya kita lebih faham ataupun lebih tahu ilmu yang dah ada kat fizik sebenarnya sikit je baru. Banyak benda lagi yang perlu explore. Okay, ni baru masuk jasad hitam. Jadi apa benda jasad hitam ni? Dia satu jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Saya ambil contoh objek warna hitam lah. Kan bagaimana kita boleh nampak pokok tu hijau? Okay. Cahaya daripada matahari kena pada pokok. Okay. Daripada pokok pula, cahaya tu akan reflect balik masuk ke mata. Jadi yang masuk ke mata tu ikut lambda warna hijau. Sebab daun tu hijau, jadi yang dipancarkan ke mata kita tu hanya frekuensi hijau. Jadi kita nampak hijau. Okay. Tapi bila dia jatuh pada objek hitam, tak ada cahaya yang di-reflect. Okay. Bermaksud kita akan nampak objek tu hanya black ataupun hitam. Tapi sebenarnya, jasad hitam ni selain dia menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya, sebenarnya dia juga boleh memancarkan sinaran termal. Ni yang kita tak tahu. Rupanya, selepas dia serap gelombang elektromagnet tadi, dia jadi hitam. Bila mencapai suhu-suhu tertentu, dia sebenarnya memancarkan balik sinaran tu. Oi. Tak susah aku nak faham. Dia dah serap. Okey, mungkin suhu dia lama-lama meningkat. Tapi lama kelamaan dia juga memancarkan sinaran. Jenis sinaran yang dipancarkan tu mesti bergantung pada suhu body tersebut. Okey. Sinaran yang dipancar berbentuk spektrum selanjar dan tidak dipengaruhi oleh sifat permukaan jasad hitam. Continuous spectrum. Jadi sinar bentuk selanjar ni maksudnya dia sama macam spektrum ni lah. Yang dipancar tu kan ikut yang ni . Kalau objek tu warna kuning, kita nampak cahaya kuning. Kalau nampak merah, kalau objek tu merah, kita nampak warna merah. Tapi macam mana tak? Macam mana kita tahu dia boleh memancarkan sinar X? Itu kita tak boleh nampak dengan mata kasar . Ada juga black body ni yang akan memancarkan sinaran UV, X dan sebagainya. Tapi kita tak boleh nampak dengan mata kasar sebab limit mata kita pula lah. Kita hanya dapat detect dengan alat-alat yang tertentu saja. Sinaran yang pancar bentuk spektrum selanjar tidak dipengaruhi oleh sifat permukaan. Oleh itu, sebarang objek memancarkan sinaran elektromagnet mengikut suhunya dikenali sebagai pemancar jasad hitam. Okey. Jadi ada dua term kat sini. Mula-mula jasad hitam, jasad unggul menyerap semua sinaran yang terjatuh padanya dan memancarkan sinaran thermal pada suhu tertentu. Manakala jangan masuk ambil tu. Kalau dia nak jasad hitam saja, ambil setakat ni saja. Okey. Tapi kalau dia kata what is mean by black body radiator? Apa maksud bagi pemancar jasad hitam? Dia tambah pemancar depan ni. Ialah objek ataupun jasad hitam yang memancarkan sinaran elektromagnet mengikut suhunya. Okay, habis jasad hitam. Contoh paling mudah jasad hitam, telinga kita dia kata. Okay, cahaya masuk ke telinga. Sebenarnya cahaya tu berpantul-pantul dalam telinga tu sehinggalah dia habis diserap. Jadi kita tengok dalam lubang telinga, kita nampak hitam saja sebab semua cahaya tadi dah diserap. Itu punya jasad hitam telinga kita ni. Okay, dan sebenarnya kalau ikut teori lama kelamaan telinga jasad hitam ni sebenarnya dia akan meningkatkan suhu dia. Tapi Tuhan dah buat elok lah kot. Telinga kita tak adalah rasa panas Okay, ni telinga. Lagi satu kat sini. Sinaran termal merupakan sinaran elektromagnet
yang merangkumi sinaran boleh tampak dan sinaran tidak boleh nampak. Ini maksud dia tadi Sinaran terma yang dipancarkan oleh black body tadi, black body radiator, okay, dia boleh jadi boleh nampak. Macam Michael Jackson tadi lah, atau warna-warna pelangi tadi Dan mungkin juga tidak boleh nampak. Tidak boleh lihat seperti IR, infrared, UV pun dia. Okay, any question regarding black body dan juga black body radiator? Kalau nak tunjuk video pun banyak ni. Black body radiator. Okay, tak apa, nanti aku tunjuk lah. Kita pergi go through dulu. Takut tak habis. Ini masalah dia. Boleh ke cikgu teruskan ni? Macam tercengang ni semua. Boleh, boleh. Dia teori je ni. Yelah, teori orang yang nak jumpa teori ni punyalah susah kan. Einstein ni dia Einstein orang mana? UK orang UK. Dia kena pergi ke Jerman tu. Max Planck tu orang Jerman. Dia kena study dua orang tu, dua negara berbeza tu. Baru boleh keluar teori ni. Baik. So sekarang kita tunjukkan graf. Kalau nampak curve macam ni, kita panggil black body diagram ataupun black body curve. Inilah graf yang dihasilkan apabila black body ataupun jasad hitam tadi memancarkan sinaran dia pada suhu-suhu tertentu. Tengok ni. Dia uji dengan suhu 400K, 5270K. Dia guna Kelvin Kelvin. Kalau nak degree Celsius awak tolak lah. Tolak 273 kan. Bermaksud matahari awak tengok ni. Matahari kalau ikut Google dia 5778K. Maknanya lebih kurang 5,500 darjah Celsius. Itu suhu pada permukaan matahari Okay, sebab tu ada 3 curve kat situ, sebab ada 3 objek berbeza. Baik, kita tengok satu persatu Apabila suhu suatu objek meningkat, objek tersebut bertindak sebagai pemancar jasad hitam dengan memancarkan sinaran termal pada semua panjang gelombang. Yang saya sebut tadilah. Black body ni semua jasad boleh jadi black body. Dan jika dia juga boleh jadi black body radiator. Bertindak sebagai pemancar juga Tapi yang dipancar tu kan bergantung pada suhu dia. Sebab tu dia kata memancarkan sinaran termal. Okay. Jenis sinar yang dipancarkan tu bergantung pada suhu. Rajah 70 menunjukkan graf keamatan sinar melawan panjang gelombang bagi 3 jenis jasad hitam mengikut suhu berbeza. Okey, 3 jenis jasad hitam tu bintang warna biru, bintang warna putih, matahari, ni sun ini matahari. Manakala bintang merah. Okey, kita sekarang ni melihat ke arah bintang rupanya ada bintang warna biru, hijau dan sebagainya. Okey. Jadi kita anggapkan objek-objek itu sebagai jasad hitam. Okey. Bila dia menyerak cahaya yang jatuh ke atas dia atau menyerak sinaran elektromagnet yang jatuh ke atas dia, dia mula memancarkan sinaran dia tersendiri Dan sinaran dia tu bergantung pada suhu dia. Okey, kita tengok matahari dulu senang. Keamatan ni kekuatan sinar lah. Keamatan sinar, kekuatan sinar melawan panjang gelombang, lambda. Bagi 3 jenis jasad hitam. Okey, lazimnya setiap lengkungan graf untuk spektrum jasad hitam adalah lebih sempit pada sebelah kiri. Okey, sebelah ni dia lebih sempit. Kiri ni Allah. Hai. La ilaha illallah. Terkeluar ke?
Sini masih jadi join dia ni. Ada tak? Ada. Mana tadi? Dia kata sebelah kiri ni lebih sempit. Nak kita tengok pada puncak ni. Sebelah kiri ni lebih sempit berbanding di kawasan sebelah kanan, iaitu kawasan punya panjang gelombang yang pendek. Sebab kat sini sebelah kiri ni lambda dia sebenarnya lebih kecil sebab gerah ni melawan lambda ni, sini lambda besar. Okey. Dan bila lambda kecil maknanya sini frekuensi dia tinggi. Pada suhu yang semakin meningkat, panjang gelombang yang mencapai keamatan sinar maksimum juga semakin pendek. Macam mana nak baca gerah tu? Pada suhu semakin meningkat, iaitu kita ambil yang kita banding dua matahari dengan bintang biru. Boleh? Matahari 5270K. Okey. Manakala bintang biru ni 7000K. Bintang biru kalau kita tengok dari bawah ni kita tak nampak. Mesti guna teleskop yang canggih lah baru nampak bintang tu warna biru. Ada. Blue star. Dari segi suhu, bintang biru ni sebenarnya lebih panas. Sebab dia memancarkan lambda di puncak ni. Okay, macam gelombang mencapai maksimum. Ni, keamatan maksimum ni. Keamatan maksimum ni lebih tinggi. Ini untuk bintang biru. Macam mana cik guna tanda? Ni biru ni. So, lambda dia di kawasan biru. Sebab tu, kita nampak dia bintang tu seolah-olah berwarna biru sebab dia memancarkan sinaran ke arah lambda berwarna biru. Sudah. Tetapi kalau kita tengok matahari, kenapa kita nampak dia berwarna putih? Sebab bila kita tengok graf ni, pada 5270K atau sekitar 5500 degree Celsius ni, peak dia adalah pada sekitar warna kuning keputihan. Kat sini, kita ambil peak dia ni. Sini sebenarnya warna putih kekuningan. Kekuningan. Dan kalau merah, confirm lah. Peak dia di arah sini. Ini untuk merah. Sebab tu bintang tu kita nampak merah. Okey, ini graf yang dicapai ataupun didapati daripada eksperimen black body radiator. Boleh buat di makmal. Ada alat dia. Bila guna simulation komputer memang curve macam ni dapat. Okey, apa yang menarik ialah lambda yang dipancarkan tu bergantung pada suhu. Betul tak? Boleh nampak tak? Lambda peak lah, kita ambil pada lambda peak. Yang peak maknanya puncak dia ni. Kalau bintang merah 4000K, peak dia pada sekitar warna merah. Itu yang kita nampak. Matahari peak dia sekitar sini, maknanya kita nampak seolah-olah putih, kadang-kadang kuning. Dan kalau bintang biru, kita nampak bintang tu warna biru lah. Jadi, pada suhu semakin meningkat, tengok ayat ni iaitu kita ambil 7000K tu, panjang gelombang yang mencapai keamatan sinaran maksimum juga semakin pendek. Panjang gelombang, keamatan sinar maksimum, cikgu guna lambda M boleh. Ni peak dia ni. Bila kita ambil peak ni turun ke bawah, ini ialah lambda M maksimum. Sini kalau saya tampak lambda M dia kat sini. Sini merah, lambda M dia kat sini. Nampak tu? Semakin suhu tu meningkat, lambda M dia akan shift ke sebelah kiri sikit demi sikit ke arah warna biru. Sebab tu gerah ni sebut semakin meningkat suhu, lambdanya semakin pendek. Lambda peak tu, keamatan sinar tu lambda peak, lambda maksimum. Okey, clear? Nak faham gerah tu je dulu. Ada soalan?
Tak tahu nak tanya apa kot. Kita belum masuk formula lagi. Ini ada teori je dulu. Siapa yang mula-mula buat black body diagram ni kan? Dialah yang pencetuskan fizik kuantum ni. Okey, jadi problem dia sekarang, dia tak sama dengan fizik klasik. Fizik klasik kata semakin tinggi suhu ataupun semakin tinggi suhu, macam mana sebut dia curve dia kalau guna teori fizik klasik dia macam ni. Kita ambil yang warna purple, habis warna lah, yang warna hitam lah. Kalau kita guna teori fizik klasik, dia curve dia tu akan continue sampai ke atas. Dia tak akan turun macam ni. Tu fizik klasik fail untuk menerangkan black body diagram. Dan dianya telah di repair oleh Planck dengan Einstein lah. Okay, ini contoh-contoh black body radiation yang kita boleh nampak ataupun yang dah ada dekat teknologi sekarang ni. Thermal image pada sebuah kereta, tengok enjin dia akan memancarkan lebih pada cahaya merah sebab dia sekarang panas, tetapi yang lain tengok dia tidak panas tu, seolah-olah dia lebih pada berwarna hijau. Tapi tak kena dengan garis ni tak, dengan lambda peak ni. Maknanya yang panas, sebab ni dia bukan kamera biasa, ni dipanggil infrared kamera. Yang jelas di sini. Ni. Kalau besi tu panas, dia akan memancarkan cahaya berwarna merah ataupun oranye macam tu. Sama juga kalau filament mentol, suhu dia berbeza ni. Yang ni sejuk, yang ni lebih panas. Suhu dia lebih tinggi lah ni. Sebab cahaya dia dah kuning di tengah-tengah ni. Manakala yang oranye ni, dia ke arah merah ni dia dah sebelah sini. Dia lebih sejuk. Okey, ni contoh yang ada dalam buku teks Okey, jadi barulah masuk pada pencetusan idea teori fizik kuantum. Maknanya awak dah kenal black body dan juga black body radiator. Sebarang objek dia menyerap semua sinar yang jatuh ke atas dia. Bila dia serak, dia akan memancarkan sinar balik. Jadi sinaran tu sinar yang dipancar antara objek tu kita panggil black body radiator. Dan sinar tu pula bergantung pada suhu. Okay, nak tengok kaitan dengan suhu, tengok black body ni kita panggil apa? Graf keamatan sinar melawan panjang gelombang. Istilah dia lebih mudah tu, black body diagram sebenarnya. Black body diagram curve. Curve diagram, black body curve diagram. Okay, ini jelas bila suhu meningkat, lambda M dia berbeza ke arah warna biru. Okay, jadi oleh kerana fizik klasik tidak boleh menerangkan curve ni, guna teori klasik tak boleh cahaya merupakan gelombang elektromagnet yang terhasil daripada getaran cas elektrik. Okey, ini yang diterangkan oleh fizik klasik Dalam satu objek panas, elektron bergetar pantas pada sebarang arah. Okey, ini kita tahu, dan menghasilkan cahaya. Semakin panas objek tersebut, getaran mencari lebih bertenaga dan lebih banyak cahaya akan terpancar. Elektron dalam objek panas akan bergetar dalam satu jumlah frekuensi yang selanjar. Menurut teori klasik, elektron bergetar frekuensi yang sama. Harus mempunyai kandungan tenaga yang sama. Okey. Frekuensi getaran elektron juga tidak mempunyai had. Oleh itu, tenaga cahaya terhasil daripada getaran elektron boleh mencapai nilai tinggi yang tidak terbatas. Ini maksud dia. Kalau ikut teori klasik, tenaga ni dia boleh sampai ke infinity sana. Tapi tak berlaku sebab kita tengok curve ni, dia makin turun. Ini yang fail di-explain oleh teori fizik klasik. Dia tak macam ni. Okey, walau bagaimanapun keputusan eksperimen melibatkan sinar jas hitam telah menunjukkan percanggahan dengan teori fizik klasik. Kalau dia tanya sinaran jas hitam, yang ni lah. Curve ni Curve ni.
tidak boleh diterangkan. Berdasarkan gerak keamatan sinar melawan panjang gelombang yang tadi, keamatan cahaya tidak selanjar dengan pertambahan frekuensi. Maksudnya dia bahagian sini. Bila dia sampai peak, rupanya keamatan tu akan turun semula. Yang ni gagal diterangkan oleh fizik klasik tadi. Fizik klasik kata, kalau suhu meningkat, getaran dia meningkat, so tenaga pun meningkat. Tapi tidak berlaku apabila ada graf black body diagram ni. Okey tak? Tidak selanjar dengan pertambahan frekuensi gelombang seperti dinamakan oleh ini. Penjangan konsep ini mencetuskan teori fizik kuantum. Maka bermulalah pengkajian kuantum. Okey, boleh setakat ni? Kalau tak faham, kena baca semula, cuba tengok YouTube yang cikgu share tu. Kan kalau terror juga mencari YouTube yang lain, kalau yang nampak lebih mudah faham, awak share lah. Cikgu cari tu pun dah 2 hari cikgu cari, yang tu je yang dapat yang paling baik, yang mudah nak faham. Okay, ni boleh carilah dekat Google daripada teori asal Newton. Dia kata atom ni sebagai sebiji bola pimpong. Kemudian datang yang pula kata apa lagi? Yang tak Dalton kata dah mula yang elektron siapa? Elektron J.J. Thomson. Dia kata kat tengah tu nukleus dikelilingi oleh neutron. Ditemui oleh elektron. Okay, sampai setakat tu sampailah teori moden sekarang ni. Untuk kuantum mula dengan Max Planck, tapi sebelum tu ada lagi 2-3 orang. Kita ambil yang berjaya lah, teori yang berjaya, diikuti oleh Einstein, Bohr dan juga Louis de Broglie. Okay, ni boleh baca. Okay, cikgu nak pergi kepada subtopik seterusnya sebab nanti ada sedikit formula. Cikgu nak habiskan bab ni. Nanti cuba buat latihan, mungkin nak tahu kefahaman awak atau tak faham lah. Sebab soalan dia bukannya pasal ni. Pasal kenapa teori ni tak boleh diterima, kenapa fizik klasik gagal. Dia, saya tengok soalan je tak ada tanya pasal ni pun. Cuma cikgu nak bagi tahu info ataupun maklumat tu lah pada awak. Kalau ikut soalan dia terus pada formula yang dihasilkan oleh Einstein dan Planck. Okay, boleh cikgu teruskan ni? Boleh. Kuantum tenaga. Kuantum tenaga. Ada satu formula. Okey, baik. So, selepas mana tadi? Selepas tercetusnya fizik kuantum ni diketuai oleh Planck dan juga beberapa orang yang lain ni, maka kena ada satu lagi teori mengenai tenaga yang baru. Tak mestinya yang klasik tadi dia kata suhu meningkat, tenaga pun meningkat. Okey, itu senang tak? Sebab bila suhu meningkat, elektron zara-zara bergetar dengan lebih cepat, tenaga pun mesti meningkat. Itu klasik. Tapi bila klasik tidak menerangkan black body diagram tu, kuantum kena ada tenaga dia sendirilah, kita sebut sebagai kuantum tenaga. Spektrum elektromagnet boleh terdiri daripada spektrum selanjar dan spektrum garis. Okey. Daripada eksperimen-eksperimen yang dihasilkan, keluar pula spektrum yang jenis kedua, iaitu line spectrum. Yang spektrum selanjar ni ataupun continuous spectrum ni yang kita dah belajar dalam bab gelombang. Cahaya putih masuk kepada prisma, jadi dihasilkan warna pelangi. Ini ialah kita panggil normal ataupun yang biasa. Biasa dalam pembiasan kan? Pembiasan gelombang. Baik. Tapi apabila eksperimen dibuat menggunakan gas hidrogen, spektrumnya berbeza yang keluar. Ni dia. Spektrum tu dalam bentuk garis. Belakang dia hitam tapi dia ada garis-garis dan warna-warna tertentu. Baik. Spektrum selanjar boleh dihasilkan melalui penyerakan ataupun dalam fizik pun disebut pembiasan pun ya juga, tapi lebih tepat ialah penyerakan.
cahaya putih oleh prisma kepada spektrum yang berbeda 7 warna pelangi tadi. Ini yang biasa Spektrum tersebut mempunyai julat panjang gelombang 400 hingga 750 nm dan setiap lambda warna, setiap warna tu ada lambda itu sendiri merah 500 lebih, jingga 400 tu merah rasanya. 400 merah. Tak 400 700 tu merah. Ada warna dia tersendiri Spektrum cahaya tampak dikatakan bersifat selanjar kerana tiada jurang pemisah antara setiap warna dalam spektrum. Okey, maksud dia selanjar. Selanjar ni bahasa Inggeris dia guna perkataan continuous. Bersambung. Maknanya tak ada ruang dia lepas biru, lepas ungu terus indigo, lepas tu ungu biru, dia tak ada ruang kosong, dia terus je warna tu. Sebab tu dia panggil selanjar atau continuous. Tapi kalau spektrum garis, dia jumpa satu warna, lepas tu dia kosong. Jumpa warna lain, dia keluar satu warna ataupun satu line. Jadi pergi lagi dan seterusnya. Okay, spektrum garis terhasil oleh satu atom yang teruja. Ni kalau saya nak explain, panjang pula cerita dia ni. Merupakan koleksi garis-garis berwarna yang panjang gelombang dengan frekuensi yang unik. Setiap unsur menghasilkan siri spektrum garis yang tersendiri. Okey, maksudnya garis yang terhasil tadi dia terbit daripada atom yang teruja ni, bahasa Inggeris apa? Excited lah. Excited atom yang mendapat tenaga. Okey. Dia sebenarnya dia macam shift dia punya petala. Bahasa Inggeris apa petala? Orbit lah, orbit kan. Bila dia dapat tenaga, dia shift sekejap ke orbit yang lebih tinggi, tapi dia tak stabil dan dia turun balik. Okay, masa dia turun itulah dia akan memancarkan sinaran elektromagnet. Dan sinar elektromagnet ni berbeza ikut tahap dia turun. Kalau dia turun banyak, lambda lain dia keluar. Kalau dia turun sikit, lambda warna lain pula dia keluar. Jadi sebab itulah spektrum ni dalam bentuk garis. Mungkin yang ni shift elektron lain ke tempat lain kan. Yang merah keluar merah. Elektron lain pula dia shift ke bawah, dia keluar warna biru. So kita nampak dalam bentuk garis. Elektron yang teruja dia terhasil daripada elektron yang teruja yang merupakan koleksi garis-garis berwarna dan panjang gelombang frekuensi ini. Setiap unsur menghasilkan spektrum garis sendiri. Dia dah ada macam DNA dia lah. Kalau cikgu sebut warna ungu kalau spektrum ungu, frekuensi dia begitu, kuantum tenaga dia pun dah ada nilai dia. Nilai frekuensi dan tenaga bagi spektrum garis terhasil oleh gas lampu merkuri. Lampu gas merkuri. Baik, jadi kita ada kat sini beberapa jenis unsur lain. Ada kat buku tu, tapi dia suruh scan, cikgu dah scan. Macam harap-harap awak tak buat benda lain lah kat depan PC tu. Dengar tak apa dah. Kita nak share macam mana? Share tak? Sekejap aja download dulu. Download di desktop. Desktop pun penuh dah. Sabar Okey, mana gambar tadi? Okey, ni dia. Are you okay? Okay. Okay, dengar ya. Sebenarnya kalau dekat you pun awak dengar gini juga. Lepas tu tak faham lah lecturer apa cakap tadi. Lepas tu kau baca lah sendiri. Macam tu lah. Dekat you tapi sekolah cikgu cuba fahamkan lah. Okay, baik, ini ialah spektrum garis bagi beberapa unsur yang telah diuji Okay, tengok lithium. Bila kita buat eksperimen nak hasilkan spektrum garis dia bagi beberapa
tambah tenaga pada atom lithium tu, betul lithium kan? Lithium. Jadi dia akan memancarkan spektrum yang macam tu. Okay, natrium, kalium, mercury. Tengok mercury ni kita lebih pada lampu lah sebenarnya. Sebab semua ni ada, dia boleh menghasilkan cahaya, jadi kita boleh buat lampu lithium, lampu natrium, lampu rubidium, lampu cesium, lampu mercury, lampu neon. Semua ada cahaya yang dipancarkan, tapi spektrum garisnya dah termaktub macam tu. Kalau awak pancarkan, gunakan mentol mercury, lampu mercury, maka inilah dia punya inilah dia punya spektrum dia. So seolah-olah dia seperti cap jari cap jari. Kita nak tulis cap jari untuk bahan tersebut. Macam DNA dia lah, DNA. Okey. Kalau okey, macam mana spektrum garis bagi mercury? Tu dia. Spektrum garis bagi lithium? Tu dia. Dah ada spektrum garis yang tersendiri. Seolah-olah sebagai cap jari saja. Okey. Jadi kita balik pada buku teks. Setiap kali cikgu stop present, dia keluar benda ni. Baik. Sabar-sabar. Okey, ini untuk spektrum garis untuk mercury. Yang ni. Gambar yang dia tunjuk ni. Hg Hg. Jadi apa-apa sumber daripada mercury, macam itulah spektrum garis dia. Dan dia jadi macam DNA ataupun cap jari bagi mercury. So benda ni digunakan dalam pengkajian planet-planet lah ya. Maknanya daripada sinar yang dipancarkan tu, dia cari spektrum garis, kita boleh tahu apa gas dia terkandung di planet tersebut. Itu je sebenarnya. Okey, fokus lagi pada yang ni. Spektrum garis terhasil, okey dah. Okey, dan setiap garis tu dah ada frekuensi dan energi dia tersendiri ya. Nilai frekuensi dan kuantum tenaga. Kuantum tenaga ni ada formula sekejap lagi. Kalau macam ungu, frekuensi dia 7.41 10 14 sebanyak 4.91 10 -19 joule tenaga yang dipancarkan. Dan ada apa ni? Frekuensi dia sendirilah. Okey, jadi ni dia. Kuantum tenaga ni apa sebenarnya? Ialah paket tenaga yang diskrit dan bukan selanjar. Hasil daripada eksperimen gas hidrogen tadi yang menghasilkan apa ni, ataupun mercury yang menghasilkan garis, spektrum garis. So Einstein dengan pertolongan Planck tadi telah menghasilkan satu teori berkenaan dengan quantum energy. Okey, dia kata tenaga ni dia bukannya continuous, pergi dalam seketul, mana dia berterusan tenaga macam tu, tak. Sebenarnya tenaga ni pergi dalam bentuk paket, discrete. Okey, dia pergi seketul, macam tu. Okey, dan paket tenaga tadi bergantung pada frekuensi. Okey, menurut teori kuantum Max Planck dan Albert Einstein, okey, dia bersama-sama dua ni Tenaga cahaya wujud dalam bentuk paket tenaga dikenali sebagai foton. Zaman dia lah bermulanya istilah foton. Foton ialah kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan. Di mana kalau lebih senang kita ingat, kalau ada cahaya tu adalah foton. Tenaga foton adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Okey, E tenaga foton, saya rasa kita guna EF boleh. E foton ialah berkadar terus dengan frekuensi gelombang. F frekuensi gelombang, dan bila eksperimen dibuat oleh Planck, dia dapat satu pemalar. Ini ialah pemalar Planck kita panggil. 6.63 ni sebenarnya 6.6
6266 tak silap kalau lebih tepat. Tapi kita ikut buku lah 6.63. Dia satu nombor yang sangat kecil sebenarnya. 0.00000 berapa puluh kosong tu. 10^34 darab frekuensi. Jadi tenaga ni sangat kecil oleh satu frekuensi tu. Okey, jadi nak kira tenaga foton EHF. Itu saja. EF, saya guna EF supaya kita fokus pada E itu untuk foton, E foton. Dan dia kata tenaga tadi dia bukannya continuous tapi dalam bentuk discrete ataupun paket. Bila paket itulah Einstein istilahkan dia sebagai quantum. Quantum ni sebenarnya paket ataupun discrete. Cahayalah jenis gelombang elektromagnet juga memiliki sifat zarah. Jenis gelombang yang lain dan spektrum juga memiliki sifat zarah. Okey, ni lain pula. Ni cerita lain pula. Duality pula ni Duality. Ini kita masuk next topik lah. Okey, kita fokus pada EHF ni dulu. Okey. Bandingkan tenaga foton 4000 nm bagi frekuensi 4000 nm tu nanometer nm nanometer. Jadi untuk topik ni kena ingat balik prefix nano ialah 10-9 meter. Disuruh bandingkan tenaga foton EHF. So E1 okey, macam mana formula ni keluar pula EHF ialah HC over lambda. Kat mana dia tunjuk? Rasanya ada formula dah. Sifat kedualan ni tak boleh masuk lagi dah. Oh ya, formula ni HF HC over lambda ni daripada topik bawah lagi. HC over lambda. Oh tak. HF kan? E ialah HF. Tapi kita dah ada konsep sebelum ni. Laju gelombang ialah F darab lambda. V sama dengan F lambda. Okey. V ni kalau cahaya dia ialah laju cahaya, dia C kan. C ialah F lambda. Okey, F lambda F. So digantikan F sama dengan lambda over C over lambda. Sorry, balik. Kalau kita nak F C over lambda, jadi dia masukkan F ni dengan C over lambda dapatlah HC over lambda. Okay, so E ni juga HF ataupun HC over lambda. Okay, ni formula dia. Elektron foton, energy of photon. HF atau HC over lambda. Okay, so dia hanya masukkan formula tu dengan nilai-nilai diberikan. Jadi hati-hati prefix, dapatlah tenaga bagi cahaya 400 nm 4.97 bagi 750 nm 265. Bermaksud semakin tinggi lambda dia ataupun semakin tinggi F kita kaitkan dengan F bila frekuensi dia makin tinggi, okey, iaitu lambda yang lebih kecil, 400 tu, tenaga dia juga semakin tinggi. Betul lah. 400 nanometer, lambda dia kecil kan, tenaga dia pula jadi lebih besar. Dia dapat 4.97 berbanding lambda yang lebih besar. Okey, dapat setakat tu? So daripada teori yang banyak-banyak ni, kita baru ada satu formula EHF, tenaga foton EF atau HF. Dan bila kita combine dengan VF lambda atau CF lambda sama dengan HC over lambda. Okey. Saya kena terus petang ni untuk topik ni sikit. Ke nak teruskan sampai habis ni? Habis kelas dah ke ni? Oh, sudah. Dia habis. Kita nak terus sekarang ke atau nak sambung petang? Ada sikit je lagi ni.
Cikgu terus boleh? Boleh. Sebab lepas ni tak ada kelas. Boleh. Lepas ni tak ada kelas kan? Boleh, Gu. Tak, lepas ni ada kelas tak? Lepas ni rehat. Okey. Lepas ni Bila rehat. saya rasa cikgu rasa cikgu sambung ni sikit sebab nanti barulah formula ni lebih nampak penggunaan dia. Jadi petani cikgu hanya kalau sempat cikgu tunjukkan penyelesaian soalan ni je, praktis formatif ni. Atau bawa cubalah. Okey, baik. Cikgu teruskan sikit lagi dalam 10 minit ke 15 minit macam tu. Okey, kita settle kat sini F ialah HF atau HC over lambda. So sifat kedualan gelombang zarah ni dicetuskan oleh Louis de Broglie. Louis de Broglie. Dia kata gelombang dengan zarah ni akan membawa ciri-ciri, boleh membawa ciri-ciri yang sama. Sinar elektromagnetik seperti cahaya dikatakan bersifat gelombang. Kita dah belajar sebelum ni, cahaya memang bersifat gelombang cahaya kan. Tetapi bila kita sebut sebagai zarah, zarah juga daripada penemuan Louis de Broglie, dia boleh membawa kepada sifat-sifat gelombang. Itu kita panggil sifat kedualan gelombang dan zarah. Maknanya gelombang boleh membawa sifat-sifat zarah, zarah pula boleh membawa sifat-sifat gelombang. Sifat kedualan dia panggil, duality. Louis de Broglie 1924 lagi. Eksperimen dia apa benda? Eksperimen dia buat pembelawan je sebenarnya. Dia buat pembelawan elektron, pembelawan cahaya. Okey. Mengumpulkan hipotesis bahawa semua zarah boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Namun secara eksperimen zarah punya jisim yang besar dan sukar untuk menunjukkan ciri-ciri. Oleh kerana bila kita sebut zarah, jisim dia lebih besar, size dia besar, jadi dia sukar dia menunjukkan ciri-ciri gelombang. Louis de Broglie meramalkan ciri-ciri gelombang boleh ditunjukkan oleh zarah ringan. Sebab tu dia test dengan pembelawan elektron. Contohnya elektron. So, daripada hubungan antara momentum dengan panjang gelombang, lambda ialah HP. Kat mana dapat ni? HP ni iaitu daripada, ni tak kaitkan dengan E Beliau menyatakan bahawa hubungan antara momentum zarah dengan panjang gelombang adalah seperti berikut. Lambda ialah H per P, di mana H ialah pemalar Planck 6.3 tadi, 6 point berapa tadi? Darab 10 nanti 34. 6.63 6.63 darab 10 nanti 34 bahagi P iaitu momentum. Ni ada pemalar Planck. Okey, itu formula daripada de Broglie. Jadi kita kembangkan lagi P tu ialah M kali V. Dah belajar dalam ni bab 2 form 4. Momentum ialah jisim kali laju kan. So H ialah P ialah H MV. Ini ialah P ni. So dia expand lagi H per MV. Disebabkan nilai H sangat kecil, zarah yang berjisim besar akan mempunyai panjang gelombang yang terlalu pendek untuk dikesan. Oleh itu ini dia nak tunjukkan bila kaitan momentum tu dengan ciri-ciri gelombang. Sebab tu zarah yang sangat kecil tidak boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang untuk diperhatikan. Itu je sebenarnya. Okey, tak ada kaitan lagi. Ni eksperimen dia. Dia buat eksperimen pembelawan elektron melalui grafit nipis dan pembelawan cahaya laser melalui satu celah sempit, satu bukaan bulat. Jadi kita nampak tu sama je kan. Yang ni kita boleh katakan dia zarah sebab elektron. Yang ni ialah cahaya ataupun gelombang elektromagnet. Jadi pada eksperimen tu lah dia kata gelombang dengan zarah ni ada sifat-sifat duality atau ciri-ciri kesamaan. Itu saja sebab elektron mungkin 1000 ke 10,000 kali ganda lebih pendek lambdanya, saiznya ataupun corak lambdanya berbanding dengan cahaya. Sifat ini amat penting untuk menghasilkan pembesaran yang lebih tinggi. Itu pula penciptaan dia. Jadi kita bandingkan mikroskop cahaya dengan mikroskop elektron. Awak tengok tu. Kalau biasa kat mama, kita boleh tengok sel darah merah gitu je lah. Bitik-bitik kecil itu tau. Warna merah macam pink macam tu.
Tapi bila kita zoom dengan mikroskop elektron, kita boleh nampak bentuk sel darah merah. Tengok. Dan apa-apa benda yang melekat pada dia boleh nampak. Ini ialah contoh satu mikroskop elektron. Kat Malaysia ada, kat universiti mana ada dah, saya tak ingat. Kat hospital-hospital utama pun ada, hospital besar. Okey. Jadi itu saja berkenaan dengan de Broglie. Formula tadi sebenarnya tidak perlu di-highlightkan sangat sebab dia nak tunjukkan bagaimana momentum tadi mempengaruhi lambda, mempengaruhi atau tidak lambda ataupun kesan gelombang tu. So ini tak penting sangat. Jadi yang lebih penting ialah kita bincang lagi berkenaan dengan tenaga. Elektron dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah kerana menunjukkan sifat zarah dan sifat gelombang. Okey, dua-dua ciri dia ada. Jadi cahaya juga mempunyai kedua-dua sifat gelombang dan zarah. Kita kira lah cahaya atau zarah. Oleh itu, cahaya dan elektron masing-masing dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah. Sifat kedualan ini juga dimiliki oleh semua jenis sinaran dalam spektrum gelombang elektromagnetik dan juga zarah subatom seperti proton dan neutron. Jadi daripada teori de Broglie ni, kita dah buat kesimpulan spektrum elektromagnetik akan menunjukkan ciri gelombang. Subatom seperti proton, neutron, elektron juga akan menunjukkan ciri-ciri gelombang. Okay. So balik pada Planck formula ataupun photon energy tadi, EF lah, E photon ialah H darab F, C dengan C ialah F lambda. So kita dapat formula yang kedua, expand A. E juga ialah HC divide by lambda. Alah, tulis tempat ada huruf pula semula. HF, expand lagi, kita dapat HC over lambda. Okey, ini ialah formula Planck-Einstein. Okey. Untuk menyelesaikan masalah tenaga dan kuasa foton, kita kena ada N ataupun bilangan foton sesaat. Okey, macam mana dia dapat formula power tenaga power, ini power, kuasa. Kuasa ialah energy divide by time. Okey. Energy HC divide by lambda kan. So untuk ganti T ni divide by T ni kadar, kita ambil N sebagai unit dia per second, kadar pancaran elektron foton sesaat. Sebab tu formula ni dia jadi NHF dan expand lagi NHC over lambda. Okay, macam ni. EHF kan, mana tadi saya buat? Okay, HC over lambda. Jadi ini P, ini E. Kalau PF pula, energy F divide by T. Saya tulis F tu besar pula. F kecil EF divide by T. Ini T. EF divide by T. Sebab energy, power ialah energy divide by time. Itu basic formula power kan. T ni ialah NHC divide by lambda. Okay. N tu di mana? Bilangan elektron sesaat, bilangan foton sesaat. Sesaat S per T tu kan, sebab tu jadi S minus 1. Okey, Zohor kejap. Sekejap lagi jangan masa.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, amin. Baik, sikit lagi. Kat mana tadi? Okey, EPT yang first formula dia EHF. Tapi kadang-kadang dia nak power Power kita kena refer balik pada formula power yang asal EPT PE divided by T. So bila nak kira power of photon ni atau quantum power ni, kita kena ada per time, suatu benda yang divide by time. Jadi kat situ si Einstein dengan Planck ni dia kena letak satu n, di mana n tu ialah bilangan elektron, bilangan proton dipancarkan per second. So dia jadi divide by T kat situ. Bila divide by T, formula dia akan jadi P photon PF ialah NHC divide by lambda. Itu saja. NHC divide by lambda dan N tu mesti number of photon per second. Okay. So tengok bilangan soalan dia, sebuah lampu 50 watt, ni power dia. Memancarkan cahaya merah dengan panjang gelombang, ini lambda dia. Berapa bilangan foton? Dia nak N. Okay. So semua dah ada lambda ada, power ada, pemalar Planck ada, C ada. Jadi NHC divide by lambda, N P lambda divide by AC, masukkan nilai, dapatlah ini bilangan foton per second yang dihasilkan. Okay, mungkin kita boleh bilang foton per second ni dia jadi keamatan cahaya lah. Keamatan luminosity tu. Alright, next, sebatan pen laser merah mengeluarkan cahaya. Okay, dia bagi panjang gelombang. Okay, ini ialah lambda. Jika bilangan foton terpancar ialah, ini ialah N. Per second kalau ada per second tu dia N. Berapa kuasa, maknanya kita nak P sekarang. So, lambda ada, N ada, H dia akan bagi Planck formula, Planck constant, C ialah halang cahaya. Jadi P NHC divide by lambda. N masukkan, H, C, lambda. So dapatlah 1 watt. Pen laser merah 1 watt saja. Alright. Ini 670 ni memang warna merah lah tu. Lambda untuk warna merah. Sebab tu bila awak beli alat-alat elektronik laser ni, dia semua ada spek Spek tu boleh dikira sebenarnya menggunakan quantum formula ni. EHC tadi EHF. Bila kembali lagi HC over lambda. Okay, last.
Andaikan 10% daripada kuasa output mentor 100 watt digunakan untuk memancarkan foton per second. Okay, itu N. Watt power. Berapa panjang gelombang purata dia nak lambda dalam nm, nanometer. So kira dulu 10% daripada 1 watt ialah 10 watt saja. N ada, H pemalar Planck ada, Haji Hayy ada. So lambda NHC divide by P daripada formula PF tu kan. PF ialah NHC divide by lambda. So kita nak lambda. Jadi keliru pula F kat situ. Awak tulis F tu kecil je. F kecil je. PF. Tak nak F pun tak apa Nanti tukar dengan frekuensi pula tak. Terpulanglah kalau tak nak letak F tak apa. So kita nak lambda NHC divide by P. So bahagi je lah. N ada, H ada, C ada. Ni NHC. Inilah lambda. Kenapa kita tak letak nano tu nm 10 watt tadi. Jadi awak akan dapat dalam meter dulu, nak jadikan nano bahagi 10-9 lah. So 581 nanometer. Alright. Jadi untuk petang ni, cuba selesaikan ni. Cikgu akan bagi jawapan. Dan kalau ramai yang tak dapat, cikgu buat video lah ataupun terbincang dalam Google Classroom ke. Boleh cuba petang ni? InsyaAllah. Berapakah frekuensi tenaga bagi satu potong dengan panjang gelombang N? So dia nak F dan tenaga dia nak P. Foton ini lambda. Formula pertama P sama dengan F lambda kan? Sekejap. P ialah formula asal tadi. P ialah E over E ialah HF. So kalau P NHF je ni. NHF. Boleh tak selesaikan? Kalau NHF dibagi frekuensi HC over lambda lah. P ialah HC over lambda tenaga dan tenaga. Oh, bukan. Sorry. Allah, P pula. Tenaga tu. Tenaga apa? Bukan kuasa. Tenaga. E kan? Dia nak E. So, guna E. E equal to HF lah. Ataupun HC over lambda. Okay? Nombor 1. Nombor 2, berapa bilangan foton yang dipancarkan? Ini dia nak N. Ada contoh tadi kan? Lampu hijau. Frekuensi cahaya hijau dia bagi, ada penyelesaian tadi. Contoh berapa saya tengok? Contoh 2 ke? Mungkin boleh follow yang nombor 2 ni. Dan beri GSIM. Ini melibatkan GSIM pula. GSIM, berapakah panjang gelombang negara bagi satu elektron? Okay, kejap. Tunggu tu workout pula. Okay, saya rasa selesai Cuba soalan ni boleh? 7.1. Maknanya dengan masa hampir sejam setengah ni. Sejam suku ada. Tak apa sejam setengah. Dekat-dekat lah. Dekat sejam setengah. Dekat sejam je. 11. 12. Sejam lebih. Sejam. Sejam setengah lah lebih kurang. Sejam setengah. Cikgu dah merangkumi semua 7.1. Mungkin ada yang tak dapat. Tapi soalan ni akan membantu. Dan kalau cikgu jumpa soalan, cikgu bagi lagi soalan yang lain. Dia sebenarnya fokus kita pada ni je. EHF ataupun EHC over lambda. Bila kita nak P, dia jadi NHC over lambda. Tambah N je depan tak? Tambah N depan. Sebab P tu energy divide by time. Energy tu diambil as time tu diambil photon per second. N tu. Okay? Dua formula ni Okay, jadi cuba selesaikan. Minggu depan cikgu akan concentrate pada yang ni lagi. Kita tengok soalan lah minggu depan
Depan tengok boleh kira tak ni, nanti cikgu bagi jawapan, tengok boleh kira ke tak. Maknanya cikgu tak nak masuk lagi 7.2 lah. Selagi soalan 3 ni, dan kalau ada soalan extra cikgu bagi, kalau tak boleh jawab maknanya tak berapa faham. Kalau awak tengok contoh soalan ni kan, tak ada kaitan pun dengan ni tadi yang kita duk belajar benda. Kedualan zarah lah, dengan apa ni graf black body diagram, tak ada kaitan pun sebenarnya. Dia hanya nak tunjukkan bagaimana teori tu tercetus ataupun dari mana datangnya formula EPF, PFP, HC divided by lambda tadi. Daripada asas-asalnya daripada ni lah. Kecuali soalan tu soalan pengetahuan kan. Dia tanya dia tanya apa contoh? Siapakah yang menemukan elektron dalam pengkajiannya? Jawapannya JJ tu semua. Kalau soalan macam tu tak ada arah lah kan, memang kena baca lah. Okay, so untuk fizik form 5 kita fokus pada E dan juga P bagi foton. Alright, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana join sampai habis. Tak tahulah berapa orang ada ni. Tolak 2 lah. So saya kira semua hadir kecuali yang betul-betul tak boleh hadir tu, kita tak hadir jugalah. Okay. Sehingga berjumpa lagi di perbincangan kita berkenaan dengan EHF ni. Ada soalan? Tak larat dah? Tak ada. Dia jangan fikir berat sangat lah. Awak mana kalau makin banyak awak tengok YouTube macam mana teori yang tercetus, lagi pening lah. Dia akan banyak lagi saintis-saintis di belakangnya tu. Jadi saya rasa tak perlu tengok sangat yang tu. Tengok macam mana penyelesaian kepada tenaga foton dan kuasa foton tu. Itu saja. Okay, terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Dorong. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Lawannya Danish punya gambar. Mamak mana ni? Tak kenal.